Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيى بالإسلام بينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Allahumma alimna ma rushda umurina wa aizna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, dan kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanda kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala nikmat yang dikurniakan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 7 Syaban kalau tak silap. 7 Syaban malam 8 Syaban. Besok 8, masya-Allah. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Mula-mula bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apabila telah berlalu Rajab, maka Sya'ban gilirannya. Alhamdulillah, pun begitu, dan kita menuju kepada bulan Ramadan yang tak lama lagi lah, insya-Allah. Semoga Allah SWT lebih taufik pada saya dan tuan-tuan untuk melalui bulan Ramadan dalam penuh pengibadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Penuh kata puasanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, dalam bulan Syaban ni adalah satu bulan yang istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis hasan. Maksudnya bahawasanya itulah bulan Syaban yang sedang kita lalui ini adalah bulan Syaban, yang mana ramai manusia melalaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai manusia ni, Allah SWT bagi lalai dia dengan macam-macam lah, program-program apa tuan-tuan mulia, iaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Saat itu amal manusia diangkat kepada Tuhan semesta alam, khususnya pada 15 Sya'ban. Kita menuju ke arah tarikh itu. 18 Mac ni tuan-tuan mulia adalah hari yang dikhususkan dan diafdalkan ke atas kita untuk kita berpuasa. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat itu amal manusia diangkat kepada Tuhan semesta alam, maka aku suka jika amalku diangkat ketika itu sedang dalam keadaan berpuasa. Khususnya 15 Sya'ban, amnya adalah seluruh bulan Sya'ban. Bahkan yang terbaiknya ialah bermula daripada bulan Rajab, kita telah melazimi diri kita dengan puasa-puasa sunat, Rajab, Sya'ban dan seterusnya, puasa yang fardu iaitu Ramadan. Tuan guru kita ni biasa puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan berturut-turut tanpa orang kata tak ada raya.
Tak ada raya, itu biasa. Setiap tahun. Bahkan tuan guru saya pun begitu juga. Amalan dia, dia tak beritahu, tapi kita tahu bahawasanya kita ni ada pengajian sebelum subuh. Setiap kali dia menghadiri pengajian sebelum subuh, dia ada bawa makanan untuk bersahur. Kita tahu itu sahur. Sepanjang bulan Syakban, sepanjang bulan Ramadan, itulah amalan dia sebelum subuh. Ada makanan yang dibawa ke dalam halqah ilmu kita untuk bersahur. Mula Rejab, Syakban dan Ramadan. Masya Allah. Sekian tahun, sekian lama ni tuan-tuan mulia, dan itulah amalannya. Begitu juga ulama-ulama yang terdahulu, masyayikh-masyayikh yang terdahulu pun begitu juga amalannya, ialah Rejab, Syakban dipenuhi dengan puasa-puasa sunat. Ramadan, lepas Ramadan 6 hari Syawal, Masya Allah. Sempurna tuan-tuan mulia. Inilah bulan-bulan yang perlu diperbanyakkan puasa di dalamnya. Dan Nabi SAW khususkan pada hari 15 Syakban, 18 hari bulan Mac ni, pada hari Jumaat kita khususkan amalan kita, bersedialah kita untuk berpuasa. Ada hukum mengatakan bahawasanya dalam bulan Syakban tidak dibenarkan pada separuh yang akhir sebelum Ramadan, iaitu 15 hari yang akhir tidak dibenarkan bagi manusia untuk berpuasa. Hukum itu bagi mereka yang tidak melazimi diri dia sebelum itu dengan ibadah puasa. Siapa yang jarang-jarang puasa, sini lihat pelajar selalu berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Jadi Isnin Khamis ni boleh berterusan sampai akhir Syakban. Kerana apa? Istiqamahnya ibadah puasa tu sebelum datangnya 15 Syakban. Tapi ada orang yang mana datang 15 Syakban dia baru teringat nak puasa, maka lepas 9 Syakban dia baru puasa sunat. Yang itu yang tidak dibenarkan. Itu yang tidak dibenarkan. Adapun mereka yang dah melazimi diri dia dengan puasa mungkin sepanjang tahun, Isnin Khamis, maka datang bulan Syakban boleh diteruskan. Taib, man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Barang siapa yang telah baik awal satu-satu keadaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan baikkan pengakhirannya. Ni masih lagi di awal Syakban. Jika kita memulakan Syakban ni yang awal-awal yang mulia dengan ibadah dan puasa khususnya, maka Allah SWT akan perbaikan amalannya di akhir Syakban dengan amalan yang lebih baik. Ramadan pun begitu. Ada orang dia masuk satu Ramadan, dia kata nanti dululah, puasa biasa-biasanya, tarawih pun nanti dulu, nanti nak dekat-dekat nanti. Tidak. Man hasunat bidayatu, barang siapa yang elok di awal Ramadan, Allah SWT akan hasunat nihayatuhu, dielokkan amalan baginya di akhir Ramadan. Dia nak kena mula awal, bukan nak akhir nanti. Bukan orang kata hero ni dia hebat di akhirnya. Tidak. Daripada mula sampai ke akhirnya. Daripada mula Ramadan sehingga ke akhirnya. Daripada mula Syakban sehingga ke akhirnya. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha syahr al-jadid wa na'udzubika min syarrihi. Doa masuk bulan baru, masuk bulan Syakban, masuk bulan Ramadan. Ya Allah, aku mohon padamu mohon pada engkau akan kebaikan bulan ini, dan berlindung daripadamu akan keburukan bulan ini. Secara umumnya keburukan dalam satu bulan tu, khususnya bulan Hijriah yang mulia, Allah SWT Maha mengetahui. Jadi setiap keburukan tu kita pohon pada Allah SWT. Mungkin musibah, mungkin malapetaka, mungkin ibadah kita akan menjunam, merudum. Kita minta supaya keberkatan bulan ini, Rajab, Syakban, Ramadan, Allah SWT berikan kebaikan daripada bulan itu kepada kita untuk beribadah. Baik, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Amin. Adab memakai imamah. Adab memakai imamah. Apa itu imamah? Tahu tak imamah? Kita tahu dia punya, kita dah buat, tapi kita tak tahu dia punya dalam bahasa Arab dia. Pun rugi juga. Imamah serban. Imamah serban. Bahkan dalam musannif sendiri, walaupun kitab ni telah diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, tetap dikekalkan lafaz bahasa Arab walaupun ditulis dalam Rumi. Imamah, adab memakai imamah.
bukan adab memakai serban. Dikekalkan imamah supaya kita biasa dengan bahasa Arab. Masya-Allah. Supaya kita biasa dengan bahasa Arab. Al-imamatu lughatan ma amma ar-ra'sa wa sya'ran kullu ma yu'qadu 'ala ar-ra'si wa yulaffu wa yukawwaru biqasdin ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin permulaan adab imamah ni pelajar tak ada. Tak ada kan? Tak tulis kan? Ke dah masuk? Imamah serban. Tak ada kan? Okey. Minggu lepas. Apa? Pengajian yang sebelum ini. Ulang semula supaya kita dapat manfaat. Dari segi bahasanya, imamah serban itu sesuatu yang mengikat di atas kepala. Saya dah beritahu sebelum ni, kain serban jika diletakkan di atas kepala itu bukan serban. Dia kena ikat. Dia kena ikat. Jadi kalau diikat barulah dikatakan ianya adalah serban. Jumhur ulama mengatakan serban tu apabila ianya diikat. Kalau dia letak saja tu bukan serban. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imamatu lughatan ma amma ar-ra's, sesuatu yang mengikat di atas kepala. Kadang-kadang tak semestinya kain serban. Kadang-kadang kain tuala pun pergi kebun diikat macam serban. Serban tak boleh kata? Serban. Secara lughatan atau bahasa bahawasanya itu adalah serban, walaupun kainnya adalah tuala. Walaupun kainnya tuala, kerana diikat di atas kepala itu adalah imamah. Patutlah apa mak ayah kita dulu pergi sawah ikat kan kain atas kepala, punya imamah serban. Walaupun kain yang di atas kepala itu serban tapi tidak diikat, maka ianya bukan imamah, bukan serban. Dari segi syariat, dari segi agama, bahwasanya secara umumnya bahwasanya ulama tersepakat bahwasanya selai kain panjang yang diikat dan dilingkarkan di atas kepala dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kain tu mungkin 4 segi dilipat jadi panjang, atau memang dipotong kain tersebut panjang. Kalau dibasuh pun jadi panjang. Kemudian diikat di atas kepala untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang dikatakan serban. Yang selain daripada itu, jika diletak sahaja maka tidak dikatakan serban. Di antara adab-adab ketika memakai imamah, memakai kain imamah yang berwarna putih. Memakai kain imamah yang berwarna putih itu yang afdal lah. Pun begitu, hari ini saya bawa kitab Syamil Tirmizi tentang imamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Ketika Rasulullah masuk Mekah, Fatah Mekah, Rasulullah memakai serban warna hitam. Kemudian ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Amr bin Haris meriwayatkan bahawa saya melihat Rasulullah memakai serban hitam di atas kepala beliau. Semua riwayat dalam Syamil Tirmizi mengatakan bahawasanya Rasulullah memakai serbannya yang warna hitam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun dasma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan orang dengan mengenakan serban hitam di kepala beliau. Satu ketika Qasim bin Muhammad, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dilihat oleh sahabat yang lain bahwasanya beliau memakai serban yang berwarna hitam. Jadi banyak riwayat tentang Rasulullah memakai imamah warna hitam, ada juga imamah Rasulullah yang warna putih. Bahwasanya secara umumnya dapat diketahui bahwasanya imamah ni boleh berwarna. Boleh berwarna. Yang afdal ialah yang putih. Warna hitam pun Rasulullah pernah pakai. Warna lain bersulam, warna emas, warna apa? Warna emas, bukan emas. Kita diharamkan memakai emas. Warnanya warna emas mungkin, warna kuning-kuning emas, ataupun warna merah. Maka serban yang bermacam-macam warna ni maka dibenarkan. Yang afdalnya ialah yang berwarna putih.
Yang kedua, memakainya dengan cara az-zabah, iaitu imamah dibiarkan bergantung di atas kedua pundaknya. Paling pendeknya az-zabah ni berekor. Serban yang Rasulullah pakai ialah serban yang ada ekor. Kalau kita lihat ada imam-imam di Malaysia pakai serban tak ada ekor, kita pakai serban tak? Serban, sebabnya ikat, diikat juga. Mungkin dia letak kopiah, digulung macam tu, di hujung ni letak pin, supaya tidak lucut. Ikat tak? Ikat. Maka itu adalah imamah serban, cumanya dia tidak ada ekor, sedangkan Rasulullah mempunyai ekornya. Yang terbaik ada ekor lah. Kita ada ekornya di belakangnya. Paling pendeknya ekor tersebut seukuran 4 jari. Ini paling pendek. Ada yang pendek. Pendek ni. Dan ukuran yang sedang iaitu sejengkal, shibran. Panjang sikit lah daripada tadi 4 jari. Panjang sikit, sejengkal. Sedangkan ukuran yang paling panjang iaitu seukuran zira'un, sehasta. Panjang ni. Ni panjang ni sebenarnya kalau kat belakang. Iaitu setengah meter. Maknanya dia ada ekor, yang ekornya jadi berbeza keadaan ekor tu, nak beritahu bahawasanya panjang yang bagaimana pun dibenarkan. Pendek sangat pun boleh, sedang-sedang iaitu sejengkal pun boleh, yang paling panjang sekali ialah sehasta pun dibenarkan. Yang sehasta pun dibenarkan. Berdasarkan hadis an Abi Abdissalam radhiyallahu anhu qala qultu li ibni Umar radhiyallahu anhu kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tammu qala kana yudawwiru kaura imamatihi ala ra'si wa yaghrizuha min wara'ihi wa yursiluha baina katifaihi rawahu Tabrani. Abdul Salam tanya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari bagaimanakah cara Rasulullah memakai imamah, bagaimana Rasulullah memakai serban. Dia menjawab, beliau melingkarkan putaran imamahnya, maknanya dia kena pusing. Serban tu boleh kena mengelilingi qalan suatun, songkok. Dalam hadis yang lain ada diberitahu qalan suatun. Kemudian memanjangkan ujung imamahnya ke arah belakang, ada ekornya di belakang, dan membiarkannya bergantungan di antara kedua pundaknya, di antara dua bahu, maknanya di tengah-tengah. Itu salah satu. Kadang-kadang ada yang letak dua kanan kiri. Itu juga adalah asal imamah bangsa Arab. Bangsa Arab sekarang tak suka pakai imamah. Kita tengok cantik je kain serban dia, mahal tu. Kalau perasan dia ada line dekat tengah, dia tak akan jadi awning macam perempuan jugalah pakai awning, tegak macam tu. Tapi bangsa Arab yang dahulunya yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai imamah. Kadang-kadang kita lihat mereka ni ada dua ekor di tepinya. Ekornya dua di kanan kiri. Yang itu juga adalah bangsa Arab punya serban. Tetapi Rasulullah di antara dua bahu, ekornya di antara dua bahu. Imam Suyuti berkata bahawasanya wa aqallu ma warada fi qadriha arba'u asabi' wa aktsaru ma warada dhira'un, kadar panjang ekor itulah. Imam Suyuti beritahu bahawasanya sekurang-kurangnya ialah 4 jari dan sepanjang-panjangnya ialah sehasta. Tadi kita sebut ada tiga jenis panjang, jari, sejengkal dan sehasta. Imam Suyuti beritahu bahawasanya sekurang-kurangnya panjangnya 4 jari dan sepanjang-panjangnya ialah sehasta. Mana ada bila apa? Ada panjang yang di antara kedua panjang tadi. Baik. Yang ketiga, memakai imamah ketika akan solat, kerana pahala solat dengan memakai imamah lebih afdal daripada 70 rakaat solat tanpa imamah. Banyak riwayat hadis yang mengatakan bahawasanya orang yang solatnya memakai imamah lebih baik 70 rakaat orang yang solat tanpa imamah. Maknanya seorang tu dia solat tanpa memakai imamah
Walaupun 70 rakaat, yang seorang ni sembahyang 2 rakaat itu lebih baik. Dengan sebab dia memakai imamah, iaitu serban. Jadi kat tempat saya cerita tentang imamah ni, serban ni. Pakcik dia suka semangat dia. Hari Jumaat dia pakai. Permulaan. Hari Jumaat dia dimulakan dengan memakai serban. Kerana semangat untuk mencontohi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak mampu lagi untuk sepanjang hari, tak apa, mulakan pada hari Jumaat, masya-Allah. Solat memakai imamah lebih utama dari 70 rakaat solat tanpa imamah. Hadis yang lain, solat sunat atau fardu dengan memakai imamah ini serban lebih utama daripada 25 rakaat solat tanpa imamah. 25. Ada riwayat 70, ada riwayat mengatakan 25. Dan solat Jumaat memakai imamah lebih utama daripada 70 solat Jumaat tanpa imamah. Hadis riwayat Ibnu Asakir, masya-Allah. Kita nak dapat Jumaat pun kadang belum tentu sekarang ni. Kadang lepas, kadang tak lepas. Tapi ada orang yang solat Jumaatnya dengan memakai serban dan imamah, seolah-olah dia menghadiri Jumaatnya yang 70 kali. Masya-Allah, 70 kali berapa kali Jumaat kan? Masya-Allah. Jadi kerana untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosalah belajar-belajar kan. Tak boleh ustaz pakai serban, nanti orang tolak ke depan. Tapi kalau semua pakai sama je dia. Tak? Semua pakai. Ni pelajar-pelajar ni semua pakai, kita sama ikut. Jadi pening juga nak pilih mana. Insya-Allah kita memakai serban kerana untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya berlipat kali ganda. Keempat, adab yang keempat ialah memakai imamah dengan tujuan agar mendapat doanya para malaikat. Pakaian malaikat itu sendiri adalah berserban. Masya-Allah. Ada riwayat yang lain mengatakan bahawasanya Rasulullah memakai serban kerana mengikut pakaian para malaikat. Hadis cerita tentang peperangan Badar, yang mana kelibat para malaikat dilihat pada ketika itu dengan memakai serban. Jadi pakaian malaikat ialah berserban, tuan-tuan. Jadi siapa yang mengikuti pakaian itu ataupun imamah itu, maka didoakan oleh para malaikat. Satu soalan, kenapa kita nak pakai baju-baju sunnah ni? Ada orang kata bukan baju sunnah, yang jubah, serban, songkok, ini bukan sunnah. Apa kita nak jawab? Dalilnya kerana apa? Sebelum Nabi lahir, orang dah pakai serban. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ni, orang Arab dah pakai jubah, dah pakai songkok. Qalan suatun, songkok tu walaupun berbeza type dia ataupun cara dia punya bentuk je, tapi sebelum kelahiran Rasulullah, ini adalah pakaian orang Arab. Jadi dia mengatakan bahawasanya itu bukan sunnah. Seorang syekh mufti di Mesir beritahu bahawasanya ini semua adalah pakaian sunnah kerana Rasulullah sering dan Rasulullah suka memakainya. Kerana tak semestinya kalau dikatakan ini pakaian tradisi orang Arab, tak semestinya orang Arab itu sendiri suka memakainya. Di kalangan kita pun baju Melayu tak semua orang. Sedangkan Rasulullah sering memakai jubah kerana sukanya Rasulullah dengan memakai jubah. Jadi ini menjadi sunnah, ikutan bagi kita. Ada orang baju Melayu tak semestinya dia pakai hari-hari, dia tak suka. Tapi kalau dia pakai hari-hari, dia kata apa? Seronok, suka, berbangga. Jadi orang Arab tak semestinya semua orang Arab suka memakai jubah. Jelas pada ketika ini pun begitu juga. Banyak suka pakai pakaian orang-orang barat, blazer, coat, orang Arab itu sendiri. Sedangkan dia tahu bahawa itu adalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya bahawasanya Rasulullah suka pakaian itu. Kalau kita kata bahawasanya sebelum Rasulullah lahir lagi dah ada orang pakai jubah, makan tangan kanan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir lagi orang dah makan dengan dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah suka makan dengan tangan kanan, itu menjadikan ianya adalah sunnah. Itu dalilnya. Apa yang disukai oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Makan
kan, jenis-jenis makanan Rasulullah suka, maka ini adalah makanan sunnah. Kurma kan, rutab, kurma, tamar, sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ada dah di Mekah. Tapi kenapa kita kata kurma tu adalah makanan sunnah? Kerana Rasulullah suka. Rasulullah suka makan makanan tersebut. Masya-Allah. Jadi kurma menjadi makanan sunnah. Memakai imamah dengan tujuan agar mendapat doanya para malaikat. Oh, masya-Allah. Sepanjang kita memakai imamah ni kita mendapat doanya para malaikat. Inna lillahi malaikatan yastaghfiruna lilabisi amaimi. Sesungguhnya terdapat malaikat yang selalu memintakan keampunan untuk seorang yang memakai imamah. Ada malaikat yang memohon keampunan untuk orang yang senantiasa memakai imamah. Innallaha malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ah, rawahu Tabrani. Hari Jumaat pun ada doa khusus juga. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan seseorang yang memakai imamah serban pada hari Jumaat khusus. Mungkin hari lain tak mampu, kita pun tak mampu nak pakai. Kadang-kadang kita pun kalau dah basuh ni, saya pun susah juga nak ikat balik, ambil masa. Kita tergesa-gesa nak datang surau ataupun masjid, tak dan nak ikat tu. Jadi tinggalkan dulu. Jadi kita tak mampu untuk makai sepanjang hari, mungkin kita khususkan untuk solat Jumaat kita. Maka kerana apa? Kerana Allah dan para malaikatnya mendoakan seorang yang memakai imamah pada hari Jumaat. Mungkin yang pakai serban pada hari Jumaat, hari lain dia tak pakai. Tapi dipakai hari Jumaat kerana Allah dan para malaikatnya mendoakan seseorang yang memakai imamah atau serban pada hari Jumaat. Masya-Allah, patutlah kita boleh khususkan. Mungkin hari lain tak pakai, hari Jumaat kita pakai. Tetap mendapat doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Yang kelima, tidak memakai imamah dalam keadaan berihram haji atau umrah kerana hukumnya adalah haram. Ya jelas. Siapa yang pergi umrah, ihram umrah pun haram, ihram kerana haji juga adalah haram untuk memakai imamah. Oh ustaz, kan elok tu pakai kain ihram, pakai serban. Nampak macam dah kepalanya botak tu. Diikat serban. Nampak kan cantik. Diharam tuan-tuan mulia. Diharamkan untuk memakai serban pada ketika itu. Yang keenam, jangan memakai kain imamah yang terbuat daripada jenis yang terlarang. Sedia maklum, bagi lelaki adalah sutera. Jadi sutera itu dijadikan sebagai serban di atas kepala, maka tetap adalah haram. Bukan dipakai, bukan dipakai di badan, tapi di atas kepala, tetap hukumnya adalah haram. Siapa yang memakai sutera di dunia, tiada sutera baginya di akhirat. Pakaian ahli syurga ialah sutera. Tapi kalau lelaki dah pakai sutera kat dunia, tiada sutera di dalam kehidupan akhirat. Masya-Allah. Mungkin masuk syurga tak ada dapat pakaian ahli syurga. Yang ketujuh, menjaga kebersihan imamah. Pakai serban tapi tak bersih. Dia kena bersih senantiasa. Letakkan di tempat-tempat yang tinggi supaya ianya senantiasa bersih. Mungkin kita nak pakai serban yang satu ni untuk sepanjang hari, pastikan ianya bersih. Sebab tu kita letak atas kepala. Jadi kena dalam keadaan bersih. Itu adabnya. Yang ke-8, niat yang baik tatkala memakai imamah seperti untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga supaya menambahkan sifat lembut dalam dirinya. Kewibawaannya juga bertambah dan kemuliaannya juga bertambah. Ada sifat apabila kita memakai serban. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "I'tammu tazdadu hilman." Nabi bersabda, pakailah serban, nescaya Allah SWT akan lembutkan pada diri kalian, ditambahkan kelembutan, maksudnya ditambahkan sifat-sifat yang baik. Nescaya kelembutan pada diri kalian akan bertambah. Tak jadi orang kasar. Kalau marah cepat sabar. Kalau waktu nak marah dia cepat hilang kemarahan dia apabila memakai serban. Ini sifat yang
kita akan perolehi apabila kita memakai serban, kerana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu waqarul mu'min wa azul arab fa idza wada'uha wada'u izzahum. Nabi bersabda, imamah merupakan kewibawaan orang mukmin, perkara yang orang Islam kena banggakan. Kewibawaan orang mukmin dan kemuliaan suku Arab. Memang betul bahasanya serban ni telah dipakai sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Arab bangga dengan memakai serban. Jadi kerana sukanya Rasulullah akan memakai serban, ianya menjadi sunnah untuk diikuti. Jika mereka melepaskan serban, maka bererti mereka telah melepaskan kemuliaan mereka. Ada orang pakai serban tak nak pecat. Sepanjang hari pakai serban. Tak pening ke? Tengah panas tak. Kadang kita pakai tutup kepala kopiah ni, bukan serban, kopiah saja. Tengah panas matahari. Pening. Tapi ada orang yang suka untuk pakai serban. Sampai kalau serban tak ada di atas kepala, dia rasa macam satu perkara yang pelik. Dia akan senantiasa melilitkan kepalanya dengan serban. Masya-Allah. Memakai serban di dalam keadaan posisinya berdiri. Ikat serban berdiri, bukan duduk, bukan baring. Wallah alam macam mana baring tu. Tapi adabnya ialah dalam keadaan berdiri kita mengikat serban. Kerana sebagian ulama meriwayatkan memakai imamah dalam keadaan duduk menyebabkan kemiskinan. Berdiri, mana cermin tu berdiri tegak, baru kita ikat serban kita. Baik tatkala melepaskan imamah, yakni buka serban, bukalah mula daripada tempat yang kita akhir sekali. Kita ikat-ikat yang akhir di sini, mungkin akhir kat sini. Mula daripada situ kita buka. Bukan kita buka kopiah kita macam tu, biasanya macam tu kot. Buka kopiah kita, kita tarik begitu. Itu bukan caranya. Buka daripada tempat yang mana kita telah tutup ikatan kita, buka daripada situ. Itu adab memakai dan membuka imamah, iaitu serban. Membaca ayatul kursi ketika memakai imamah. Nak pakai tu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai habis. Sampai habis. Ustaz, ayatul panjang kan? Ayatul kursi itu kan panjang? Ya. Setengah ulama memakai serbannya panjang. Habib Zainal Abidin ni kita lihat serban itu macam biasa. Hakikatnya kita boleh tahu bahawasanya serbannya 11 hasta. 11 hasta, 11 kali ni. Kerana dia punya ikatan tu cantik, nampak macam sesuai di atas kepalanya. Jadi kalau buka tu rupanya 11 hasta. Kita ni 2 hasta, 3 hasta pun dah berat dah. Tapi itulah panjang kebanyakan serban mereka, tuan-tuan mulia. Ada setengah riwayat mengatakan bahawasanya sekadar bawah nanti diberitahu kadar panjang imamah tu. Memakai imamah merupakan simbol pembezaan antara orang muslimin dan orang kafir. Sing tu pakai serban juga. Macam mana tu? Beza, tuan-tuan. Beza sing pakai serban dengan kita pakai serban. Tapi kemuliaan orang Islam adalah memakai serban kerana Rasulullah memakai serban. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud, perbezaan antara kita, ini umat Islam, dengan orang musyrikin pada umumnya adalah dengan memakai imamah di atas peci. Apa peci? Topi ataupun kopiah. Imamah tu, serban tu di atas kopiah. Itu bezanya orang Islam dengan orang musyrikin Mekah. Jadi bukan pakai serban tanpa kopiah. Itu tak betul juga. Ada orang diikat serban tu dalam tak ada. Diikat serban tu melilingi kepala semata-mata tanpa ada kopiah. Itu adalah boleh juga, tapi jadi tak serban? Serban jadi. Secara lughatan, secara bahasa, dia telah ikat serban di kepala. Tapi dari segi syariatnya, sunnahnya bahawasanya ada diikat serban tadi di atas kopiah, tuan-tuan.
Yang ke-13, ukuran panjang. Oh, Masya Allah, ukuran panjang. Macam mana yang katakan panjang? Biasa kita lihat ulama-ulama memakai serban yang panjang-panjang. Ukuran panjang imamah tidak lebih dari 7 zira', 7 hasta, sekitar 3 ataupun 5 meter. 7. Panjang 7 ni. 7 kali ni. Bukan ni. Ni panjang ni tuan-tuan. Ni zira' dalam bahasa Arab, hasta. 7 kali ini, dikelilingkan panjang tu. Kalau tuan-tuan ni, maknanya 7 kali ni, 7 hasta maknanya tinggi kita. Makna tinggi kita sekadar panjangnya kain kafan. Sepanjangnya kain kafan kita. Sebab tu ramai ulama-ulama memakai kain serbannya warna putih kerana mirip dengan kain kafan. Boleh tak serban digunakan untuk buat kain kafan kita? Boleh. Banyak ulama yang telah mewasiatkan supaya kain kafan yang kain serban yang selalu dipakai hari-hari diwasiatkan untuk dijadikan kain kafan. Masya-Allah. Bukan sembarangan. Serban yang dipakai oleh ustaz-ustaz, para masyayikh-masyayikh, bukan sembarangan. Dah ada niatnya bahawasanya sepanjang serban yang panjang itu digunakan untuk kain kafannya. Di sunnahnya maksudnya 7 hasta. Maknanya 7 hasta tinggi manusia, tinggi kita. Hasta kita mewakili ketinggian kita. Jadi kalau orang dah biasa dengan kain kafan untuk dijadikan serban, maknanya dia dah bersedia untuk kematian. Dia dah bersedia dengan kematian dia, masya-Allah. Dan yang lebih utama adalah tidak melebihi batas ukuran badan, ya. Panjangnya. Ukuran badan seseorang. Dan keluasan ilmu pemakai imamah, masya-Allah. Ada yang mungkin lebih panjang lagi tuan-tuan dia. Itu kadar keluasan ilmunya. Habib-habib tak ada pakai serban macam kita. Kita pakai nipis je ni. Dia orang pun semua panjang. Panjang tuan-tuan Allah SWT. Mengikut kadar keluasan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Kalau mampu, kalau rasa tak terbeban, tafadhal. Kerana kadar panjang itulah panjangnya kain kafan kita yang bakal kita gunakan ketika di dalam liang lahat. Dan jika lebih dari ukuran tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Maknanya kalau panjang daripada panjangnya tubuh badan kita, hukumnya adalah makruh. Kita pakai ini pendek sangat. Tapi kalau ada yang panjang sepanjang tubuh badan kita, maka itu adalah yang paling panjang. Dalam Tuhfatul Muhtaj dijelaskan, wa yanbaghi dhabtu tuliha wa 'ardiha bima yaliku bila bisiha adatan fi zamanihi wa makani, fa in zada fiha ala dhalika kuriha wa alayhi yuhmalu itlaquhum karahata kibariha. Sepatutnya kadar kepanjangan serban itu adalah kadar panjangnya secara adat pada zaman tersebut. Jadi 7 hasta tu biasa. Pelajar-pelajar mungkin kita nak menghafal Al-Quran kena pakai serban juga, wajib kadang menjadi undang-undang, mahat tahfiz. Jadi pakai yang pendek, sebab kita nak menghafal lagi, takut tak mampu dengan beratnya serban tadi tu, menyebabkan kita tak mampu untuk mengaji sepanjang hari untuk memakai serban tadi. Niat untuk mengikuti para malaikat tatkala memakai imamah, masya-Allah. Itulah pakaian dia. Kerana Rasulullah dah bersabda, apa dalil bahawasanya malaikat memakai serban? Alaikum bil amaimi fa innaha simal malaikah wa arkhuha khalfa zuhurikum. Nabi bersabda bahawasanya hendaklah kalian memakai imamah kerana sesungguhnya imamah adalah tanda para malaikat. Kalau kita lihat kisah dalam peperangan Badar, ada diberitakan bahawasanya malaikat pada ketika itu memakai serban. Kalau kita pergi berpeluang pergi umrah tu, biasanya umrah lah, ada trip pergi ke Badar, insya-Allah jauh tuan-tuan pergi Badar. Biasanya jarang-jarang ada. Dan dikatakan di Badar ada satu bukit, yang kata bukit malaikat, yang mana Allah SWT turunkan 500 malaikat pada
ketika peperangan Badar untuk membantu tentera-tentera Islam 313 orang tu, kan, turunnya mereka tidak diperintahkan untuk naik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ketika ini, kan, diberitahu bahawasanya malaikat tu masih ada di situ. Turun tadi kerana membantu tentera-tentera Islam, kan, tanpa diperintahkan untuk naik, dan malaikat itu masih lagi di situ, kan, di medan peperangan Badar sehingga ke hari ini. Dan diberitahu bahawasanya dalam kisah dalam peperangan Badar, malaikat diperintahkan untuk memakai imamah pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian memakai imamah kerana sesungguhnya imamah adalah tanda para malaikat, dan letakkanlah ujungnya, iaitu ujung kain imamah tadi pada belakang punggung kalian. Maksudnya di belakang. Ujungnya di belakang. Masya-Allah. Ada riwayat mengatakan pada ketika itu ekor para malaikat dua. Ekornya malaikat pada ketika itu, ekor serbannya adalah dua. Ada riwayat mengatakan begitu. Sebab tu tak mustahil ada orang pakai serban ekornya dua. Orang Arab sendiri bahawasanya yang kita lihat dia pakai serban, ekornya di kanan kiri, di belakang telinga ni. Gitu. Jadi boleh tak? Boleh. Faidatun, penutup. Qala al-Habibu Alawi bin Muhammad Tahir al-Haddad wa qad ra'a ba'da al-tablah ba'da al-talabah wadi'an kufiyatuhu ala rukbatihi kana Habibu Muhammad bin Aidus al-Habshi ridwanullah alaih yakrahu an yad'al insan kufiyatuhu ala rukbatihi. Ini adab ni, adab. Sesungguhnya tatkala Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir al-Haddad melihat sebahagian murid yang meletakkan kofiahnya ataupun peci dia ataupun kita panggil songkok mungkin di atas lututnya. Kofiah ni letak atas lutut, kepala lutut. Maka beliau berkata, sesungguhnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, semoga Allah SWT meridainya, dia berkata apa? Beliau membenci seseorang yang meletakkan kofiahnya di atas lututnya. Kepala juga, kepala lutut. Jadi kita ihtiram, memuliakan serban, sama juga kita memuliakan kofiah kita. Kofiah ni benda yang mulia, tetap kena letak di atas. Di antara pakaian kita, kofiah yang paling atas sekali. Jadi kalau tidak dipakai, pastikan ianya diletakkan di tempatnya atas. Barulah keberkatan, mudah untuk menghafal dalam pengajian, Allah SWT bantu kita. Baik. Sampai di situ tu saja. Seterusnya yang ketujuh ialah adab memakai minyak wangi. Masya-Allah, pun kita gemar di kalangan kita, ada yang pencinta wangi-wangian. Pencinta wangi-wangian. Anggaplah bahawasanya kita memakai minyak wangi ketika beribadah adalah semata-mata kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Baik. Ada apa soalan tuan-tuan? Habis dah? Tetap adab tentang adab memakai imamah, dan seterusnya adalah adab memakai wangi-wangian mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa soalan? Tak ada. Soalannya yang dah pakai istiqamah, yang belum kita sama-sama belajar. Dulu kita nak pakai serban ni satu perkara yang berat jugalah. Tapi apabila kita istihadarkan, bayangkan bahawasanya apabila kita solat dalam memakai serban, pahala kita berbeza. Kita nak yang itu dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah dia ada satu haibahnya apabila kita memakai serban. Tak semestinya waktu solat, di luar, sedangkan Rasulullah memakai bukannya waktu solat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ni, kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya memakai serban ketika membaca khutbah. Maknanya di luar waktu solat. Di luar solat tu ialah awaluha takbir wa akhiruhu taslim. Dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu solat. Tapi Rasulullah memakai serban di luar. Maknanya bukannya Rasulullah ada pakai serban, datang kat saf, diikat serban, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dibuka serbannya. Bukan begitu. Rasulullah dah sedia ada memakai serban di mana saja,
kan, termasuklah ketika memakai serban ketika waktu solat. Ketika waktu solat. Mungkin orang yang pakai begitu, nak solat dia pakai, lepas solat dia buka, kan, itu je kemampuan dia. Kan. Saya tak boleh lama-lama ustaz, sebab apa? Pening. Kan. Saya kerja di bawah panas matahari. Kan. Jadi takut saya pitam, kan, saya buka, saya pakai serban hanya waktu solat. Tak apa. Bagi mereka yang ada kemampuan, kalau boleh sepanjang hidup kita, sepanjang waktu kita berjaga, senantiasa dalam keadaan memakai serban. InsyaAllah. Wallahu alam. Apa yang baik daripada Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan saya, kita akhirkan ke tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu alam.